Dah bangun ke? Awalnya. Saja lama tak breakfast dengan Sam. Ha? Allah, tak boleh sarapan sambung. Sekejap layan tu Irfan tu. Layan. Pergi buat ni. Yep. Okey. Baik. Jangan abang minta maaf, okey? Abang sepatutnya bersyukur dan terima kasih. Sebab walaupun dalam keadaan macam ni, isteri abang masih lagi sanggup jaga abang. I'm sorry. Okay? Dugaan datang silih berganti. Begitu juga dalam kehidupan berpasangan. Ada diuji dengan pelbagai musibah, dicurangi, hilang punca pendapatan, kecelakaan jalan raya dan juga rona kehidupan yang gelap di masa lalu. Namun semua itu adalah asam garam kehidupan yang ada kalanya tidak semuanya indah berpanjangan. Rasa sakit apabila dikhianati, kecewa dengan tomohan sekeliling, hampir berputus asa apabila sesuatu itu dirampas begitu sahaja. Takdir kita semua tidak menjanjikan kekal bahagia selamanya. Seperti yang dilalui oleh individu ini bersama pasangannya, mereka diduga apabila sang suami menderita dengan pelbagai penyakit sejak 10 tahun lalu sehingga membuat kehidupannya berubah sepenuhnya. Sudah jatuh ditimpa tangga, dia diberhentikan kerja dan hilang sumber pendapatan dan akhirnya ditinggalkan oleh isteri dan anaknya. Hanya doa diberikan kekuatan menjalani kehidupan yang masih tersisa. Kekecewaan, kesusahan dan kepedihan, ujian yang dihadapi semestinya mempunyai sinar hikmah yang tersembunyi. Persoalannya, sejauh manakah kesabaran menghadapi dugaan dapat memberikan semangat untuk terus sabar dalam kesetiaan. Bukan mudah kan berumah tangga, ada saja dugaannya, tetapi itulah yang akan menguji kesetiaan setiap pasangan, tidak kisahlah suami ataupun isteri. Ada yang menyatakan bahawa seorang wanita itu diuji saat lelaki tidak mempunyai apa-apa dan seorang lelaki itu diuji apabila mempunyai segalanya. Betul. Jadi pada hari ini kita ada beberapa tetamu yang akan kongsikan pengalaman mereka dan juga seorang tamu yang akan kongsikan perspektif beliau mengenai topik kita pada hari ini, dugaan uji kesetiaan. Ya, dan kita sudah pun terhubung dalam talian sekarang ini, Hawa. Kita bersama dengan Dr. Fatahia Yahya selaku pensyarah kanan psikologi dan kaunseling UNIMAS. Hello, selamat tengah hari, Doktor. Selamat tengah hari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, baik. Dan kita juga bersama dengan Puan Siti Rohayu Ibrahim dari Terengganu untuk berkongsi pengalaman beliau dan juga pasangan Sabariah Zakaria dan juga Aming Spring. Sihat anda semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih kerana bersama kami tengah hari ini. Okey, baik. Tanpa melengahkan masa, mungkin kita mulakan dahulu perbincangan kita bersama dengan doktor. Doktor, kalau kita berkata perkataan setia itu sendiri dalam mana-mana perhubungan amatlah penting. Tapi dalam konteks hubungan rumah tangga, mungkin doktor boleh mulakan dan memberikan kita apakah sebenarnya tafsiran kesetiaan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari kepada warga kerja wanita hari ini, tetamu jemputan yang lain, Puan Rohayu, Puan Sabariah dan Encik Aming. Ya, seterusnya para penonton yang dihormati, terima kasih ya sudi jemput saya lagi. Ya, tajuk hari ini sangat menarik, dugaan uji kesetiaan. Jadi sebelum saya kupas maksud kesetiaan tu ya, saya tertarik dengan satu ungkapan yang tadi Sugita sebut ya. Kesetiaan wanita diuji di saat lelaki tidak punya apa-apa, sementara kesetiaan lelaki diuji di saat dia punya segalanya. Ya. Jadi kesetiaan ini disifatkan sebagai satu bentuk ketaatan dan sokongan emosi dan fizikal yang berterusan terhadap seseorang dalam apa keadaan sekalipun sampai sanggup berkorban apa saja. Ya. Dan dalam sebuah perhubungan, kesetiaan bukan sekadar memberi maksud tidak curang ya, tapi ia juga memiliki elemen kejujuran, kepercayaan, rasa tanggungjawab dan komitmen terhadap pasangan.
Ya, online relationship therapy platform iaitu Regain mengatakan bahawa kesetiaan merupakan antara harapan paling asas yang ada dalam diri setiap individu terhadap pasangan yang berupa penyumbang terbesar ya kepada kebahagiaan dan hubungan yang berkekalan. Okey, baik. Ya, Puan Sabariah, kita nak dengarkan pengalaman dari Puan Sabariah. Sebelum ini apa yang dilalui oleh Puan Sabariah dan juga suami Abang Amin kan, itu dugaan yang sangat-sangat besar. Tetapi apabila ianya berlaku, bagaimana Puan Sabariah tenangkan diri dan sampai sekarang ini masih setia di sisi Amin? Assalamualaikum. Dia sebenarnya kita punya sifat tu rasa macam tanggungjawab lah. Perasaan sayang kita masih ada dekat dia lah. Kita isteri kan, dalam keadaan apa pun saya rasa kena setia lah sebab kita ada anak. Lepas tu dia pula saya rasa masa tu semua orang buat silap. So kita tak boleh nak hukum dia lah. Saya rasa tak perlulah macam kita just nak live macam tu. Saya putusan tak apa, kita akan terus bersama dengan anak ke, tunggu dia sampai dia bebas. Amin pula ketika itu bagaimana? Sangka tak Puan Sabariah akan bersama anda sampailah ke sekarang ini, walaupun itu satu dugaan yang sangat besar sekali, Amin? Dia sebenarnya saya pun tak sangka dia boleh bertahan dengan saya sampai begitu sekali kan. Sebab saya bukan mengalami satu jangka masa yang pendek. Saya jangka masa yang panjang. Saya masa tu dah putus asa dalam hidup. Sebab kita dijatuhkan hukuman yang lama dalam tempoh penjara. Dan seolah-olah kita dah putus harapan lah. Tiba-tiba dia masih lagi menunggu, masih lagi harapan, masih lagi datang melihat saya, melawat saya kan. Dengan datang dengan bersusah payah, dengan jarak perjalanan yang jauh, dengan duit tak ada. Memang sangat mujahadah lah, sangat berkorban. Saya tengok, pelik pula perangai dia ni. Jadi saya sendiri tak sangka lah bahawa ada seorang insan, walaupun kita dah buat salah, kalau kita masuk universiti lain. Kan, ni kita masuk penjara, tapi tiba-tiba dia masih lagi boleh bertahan, bersabar, menerima kita seadanya, dan rasa sangat luar biasa dia punya perangai dia tu. Dan Alhamdulillah, Allah telah menguliakan seorang insan yang rasanya saja seorang isteri tetapi juga seorang sahabat dan seorang teman yang cukup setia untuk kita melalui susah dan senang bersama-sama. Alhamdulillah. Ini yang dikatakan true love orang kata. Dan kadang-kadang dugaan ini merapatkan lagi perhubungan di antara pasangan. Okey, baik. Bercakap mengenai Puan Sabariah sebagai wanita luar biasa, Puan Siti Rohayu juga seorang wanita luar biasa di mana Puan telah berada di samping suami yang terlantar selama 5 tahun dalam keadaan koma. Mungkin Puan Siti Rohayu boleh kongsikan sewaktu itu, saya pasti itu Puan ketika amatlah lemah kan melihat suami dalam keadaan sebegitu. Tapi di mana dan bagaimana Puan Siti Rohayu mencari kekuatan itu? Assalamualaikum semua. Okey, saya bersama suami itu dah agak lama. Setelah saya tak mampu nak angkat. Jadi saya terpaksa kuat suami dan juga anak. Baik. Dr. Fatahiyah, bukan mudah sebenarnya untuk seseorang ini setia, untuk bersabar. Apa yang membuatkan seseorang itu setia walau apa saja yang berlaku? Bersabar walau besar sangat dugaannya, Doktor. Okey, kalau kita tengok ya banyak kajian menyentuh tentang kesetiaan ni dan menjawab persoalan kenapa masih setia ni kan, ada satu kajian yang sangat menarik diterbitkan dalam Personality and Social Psychology Bulletin yang mendapati pasangan yang berupaya mengekalkan kesetiaan ni adalah dalam kalangan individu yang masih lagi memandang ataupun persif pasangan dia sebagai istimewa dan terbaik walaupun diuji. Walaupun dia berjumpa dengan individu lain yang lebih menarik, dia tetap nampak pasangan dia yang terbaik. Dan tingkah laku ni sebenarnya dikategorikan sebagai visual bias, iaitu satu tingkah laku luar sedar di mana ia berfungsi sebagai self control, iaitu elemen kawalan diri supaya dia tak berkeinginan untuk buat tindakan-tindakan yang tak wajar.
Ya, dan ada juga eksperimen yang dilakukan mendapati bahawa pasangan juga cenderung ya untuk memandang rendah ataupun downgrade kelebihan atau keistimewaan individu lain yang boleh mengancam hubungan dia dengan pasangan dia. Okey, ini dari sudut kajian lah ya. Dan dalam konteks kelebihan memiliki kesetiaan ni, ada satu buku menarik saya baca. Buku ni tajuk dia Why Loyalty Matters. I think everyone should read this book ya. Dia katakan bahawa kehidupan individu yang setia ni lebih bahagia. Ya, memang nampak dia susah ya, dia jaga suami yang terlantar sakit, menunggu sebagai contoh Puan Sabariah tunggu Cik Aming lama kan, mesti lalui macam-macam dugaan. Tapi sebenarnya jauh di sudut hati dia lebih bahagia ya, dan hidup dia lebih bermakna dan memberi implikasi positif terhadap keseluruhan kehidupan sebab dia struggle untuk berfikir positif ya, menjalani apa adanya. Okey, Jadi baik. Puan Sabariah, betul ke apa yang dikatakan Dr. Fatahiyah itu tadi? Rasa bahagia, rasa tenang dan istimewanya Aming. Jadi walau apa pun yang terjadi, sanggup tunggu, sanggup menjaga Aming. Betul, sebenarnya apa yang Puan Siti kata sebenarnya betul. Sebab kita rasa apa yang kita buat tu, kita lalui sendiri. Tanpa pun ada orang pengaruh macam ni yang cakap, tapi kita rasa kita ikut apa yang kehendak hati kita. Kita dah bulatkan hati kita. Rasa boleh, kita buat je lah. Sebab kita ada anak kan. Just apa orang nak cakap lantak. Macam tu. Tapi betul, memang betul sangat. Okey, dan mungkin Puan Siti Rohayu juga boleh kongsikanlah pengalaman sewaktu dalam keadaan begitu. Pastinya ya, sudah ada kekuatan. Tapi bagaimana Puan menghadapi situasi itu seorang diri? Okey, selama merawat suami, saya sentiasa ingat Allah tak di luar kemampuan. Saya sentiasa bersabar, sentiasa menunggu, percaya ada. Lepas tu belajar semangatlah tiap-tiap. Okey, baik. Tidak mengapa. Kurang jelas. Tapi mungkin Prof di sini, Prof berbalik pada apa yang Prof katakan di awal tadi. Kejujuran, komitmen, tanggungjawab. Prof, tapi kalau Doktor, kalau kita lihat dalam musim pandemik 18 bulan ini, beribu-ribu kes perceraian berlaku. Dan mungkin lebih 71,000 kalau boleh saya kongsikan ya Prof. Di kala pandemik ini, mungkin yang baru kahwin, yang sudah berkahwin bertahun-tahun juga kurang komitmen dan memilih cara untuk bercerai. Mengapa situasi ini berlaku dan bagaimana boleh kita atasi masalah ini, Prof? Mereka memilih untuk lari dari masalah. Mungkin pasangan kehilangan kerja. Jadi mungkin Prof boleh kongsikan pendapat Prof sendiri. Doktor sendiri, maaf. Okey, sebenarnya cabaran ataupun ujian kesetiaan ni dia tergantung kepada jenis dugaan ya. Seperti yang Hawa sebutkan tadi ya, dalam pandemik ni ramai yang kehilangan punca pendapatan, ramai juga yang dapat mental illness dan sebagainya. Jadi ujian ataupun cabaran tu tergantung kepada jenis dugaan yang dihadapi oleh pasangan. Ya, kalau kita tengok ya, cabaran kesetiaan bila berhadapan dengan pasangan sakit ataupun terlantar lama, memikut dia terlantar lama dan memerlukan penjagaan yang berterusan. Jadi cabaran dia adalah untuk terus bertahan. Ya, terus bertahan, memikul tanggungjawab serta committed dalam penjagaan tersebut ya. Individu-individu ini tentunya bersungguh ya. Saya percaya Puan Rohayu, suami pun dah sihat sekarang ni ya. Individu-individu ini tentunya sangat bersungguh ya dalam fasa rawatan pasangan, mengambil faham tentang segala medical treatment, proses, berkomunikasi dengan medical team dan sebagainya. Kenapa buat semua ni? Mestilah kerana setia, betul tak? Kan? Dan bagi kes yang melibatkan tingkah laku yang tak wajar pasangan ya, cabaran kesetiaan ni mungkin ya kita boleh tengok dari sudut melihat kekurangan yang perlu diperbaiki oleh pasangan daripada fokuskan kepada tindakan tak wajar yang dilakukan. Ya, ini tak mudah, tetapi kalau setia rasanya urusan ini ataupun cabaran ini mungkin dapat diteruskan dengan baik ya, kerana niat untuk meneruskan hidup bersama. Ya, niat tu penting. Kalau niat tu baik, dipermudahkan semuanya. Nampaknya suami kepada Puan Siti Rohayu ada situ, Cik Muhammad Ridwan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ceria nampaknya ya. Baik, setelah 5 tahun kan komanya,
Dan bila sedar kan, apa antara kata-kata terima kasih yang diluahkan kepada isteri Puan Siti Rohayu? Terima kasih kerana setia untuk tinggal walaupun saya sakit. Jaga saya dengan baik lah. 5 tahun. Baik. Puan Sabariah pula, dari tadi Puan Sabariah sering katakan anak-anak merupakan kekuatan, anak-anak yang memberi semangat untuk terus Puan Sabariah kekal bersama dengan Amin kan. Dan selain daripada itu, siapa lagi yang memberi motivasi kepada anda? Apa lagi memberi motivasi kepada Puan Sabariah untuk sentiasa kuat menghadapi dugaan ini? Sebab kita masa tu saya duduk dengan family, dengan mak, arwah mak ada. Kita duduk dalam masa saya tak bercampur sangat dengan dunia luar. Saya bercampur dengan dunia family, pergi kerja, balik kerja. Bila lepas tahun dia kena tu, saya tak kerja. Kerja, balik rumah, anak. Kerja, balik rumah, anak. Kita tak bercampur dunia luar. Walaupun ada orang-orang cakap, dekat FB ke dekat apa ke orang cakap, tapi kita tak ambil pot. Okey, dan Puan... Itu sebab keluarga dia, keluarga suami. Sebab abang ipar pun selalu call, tanya khabar. Macam itulah, sokongan keluarga tu penting dalam keadaan macam ni. Dan mungkin Aming boleh kongsikan jugalah sewaktu itu dugaan yang cukup besar, pernah tak secara jujurnya Aming merasakan bahawa Puan Sabariah tidak akan bersama dengan Aming, akan mencari jalan yang lain? Dia sangka buruk tu memang selalu ada lah. Lebih-lebih lagi bila kita terpisah dalam keadaan macam tu kan, kita tak nampak apa yang dia buat kat luar. Lepas tu pengaruh kawan-kawan pula duduk racun kita dekat sebelah kita. Bini kau nanti kau kahwin lain tu kat luar tu, dia kata. Kau susah kat dalam, bini kau berjoli kat luar tu, dia cakap kan. Jadi kita banyak tu terpengaruh dengan benda tu. Namun begitu, saya boleh terima benda tu seadanya sebab kita buat salah. Bukan salah orang lain, salah kita sendiri. Jadi bila salah kita sendiri, kita kena terimalah seadanya dengan redha kan. Kalau salah orang lain, mungkin boleh kita salahkan orang lain kan. Tapi sebab kesalahan tu datang daripada kita sendiri, jadi baik buruk kita kena bersedia menghadapilah. Memang ada terdetiklah bahawa perkahwinan saya akan gagal lagi lah. Kerana benda-benda macam ni kan. Sebab saya dah pernah gagal sekali. Tapi apabila masuk perkahwinan kedua ni, saya ingat nak terus kekalkan biar sampai ke akhir hayat. Tapi apabila kita terpalit dengan masalah, saya rasa alamak, kali ini mungkin perkahwinan saya akan gagal lagi. Namun begitu, dengan kuasa Yang Maha Esa, jodoh tu kuat. Betul. Kan? Dan dia pun tak serik-serik pula dengan saya, masih lagi nak duduk bersama saya. Alhamdulillah. Jadi saya pun tak fikir panjang, jadi daripada situlah saya mengambil titik awal untuk terus berubah. Untuk berubah supaya kita tidak lagi terpalit dengan masalah-masalah yang mendatang. Saya pun tumpah bahagia tengok Aming dan juga Puan Sabariah. Baik doktor, kita dah tengok dua contoh situasi di mana dugaan ini mencabar kesetiaan seseorang itu. Jadi kalau boleh doktor kongsikan apa lagi contoh situasi lain dan bagaimana untuk pasangan yang sedang menonton WHI sekarang ini untuk menangani ataupun mengharungi rumah tangga mereka. Antara tips saya untuk dihadapi oleh pasangan yang melalui ujian yang sebegini, tak kiralah ujian pasangan sakit, memiliki kecacatan fizikal, hilang mata pencarian dan sebagainya. Antara benda pertama yang boleh dilakukan adalah menjaga diri dan emosi sendiri. Self care supaya kita rasional dalam setiap tindakan. Seorang sahabat saya yang kini berada di California kerana bekerja, recently pasangan dia didapati memiliki neuroendocrine tumor. Ia tidak mudah sebab dia lalui sendiri di tempat orang dan sebagainya. Tapi saya kagum bila saya tengok usaha sahabat ni mencari dan menambah ilmu untuk memperolehi emotional self care dan support untuk memprakkan diri dia berhadapan dengan suami yang sakit. Kerana dah tentu dia pun terkesan dengan kesakitan yang dihadapi oleh pasangan. Yang kedua adalah memiliki circle of friends yang sihat, yang sentiasa menyokong seperti yang Cik Aming sebut tadi kan. Jadi circle of friend yang memberi negativity kepada kita tu mungkin kita kena filter sikit lah. Saya juga ada seorang sahabat yang pasangan dia adalah neuropatient. Neuropatient maksud dia punya
ingatan cuma 15 minit sahaja. Ya. Dan saya sangat kagum macam mana sahabat ini menjaga pasangan dia dengan sangat baik. Seolah-olah macam mengasuh pasangan tu. Ya. Dan bila saya tengok, saya dapati sahabat ini memiliki sanak saudara, dikelilingi oleh kawan-kawan yang sangat kuat, yang menyokong dan memahami dia punya keperluan. Ya, circle of friends very important. Dan antara tips yang lain lah ya, fokus kepada kehidupan dan keperluan kita. Jangan banding dengan hidup orang lain. Kan? Kita dah jauh melangkah kan. Lihat kepada kekuatan yang kita ada, kelebihan apa yang pasangan kita dah berikan waktu dia sihat dulu dan sebagainya ya. Dan dalam keadaan tu kita lebih tenang ya. Ini semua ingatan-ingatan ni boleh menyuntik ketenangan lah dalam hidup kita. Kita jangan bandingkan dengan pasangan lain. Saya suka apa yang doktor katakan. Mungkin doktor, kalau kita lihat pada masa sekarang di waktu pandemik ini, ramai yang mengalami situasi di mana membandingkan dengan pasangan yang lain. Ada social media lagi sekarang dengan ni kan? adanya social media. Tapi mungkin Prof, doktor, kalau boleh doktor kongsikan buat masa sekarang. Kadang-kadang kalau kita berjauhan, kita akan lebih menghargai pasangan. Tetapi ada orang walaupun dalam rumah yang sama menghabiskan masa yang panjang bersama, tidaklah begitu baik untuk mereka. Bagaimana boleh mereka tenang dalam situasi pandemik ini dalam rumah yang sama, doktor? Okay. Kita sebenarnya kalau kita bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain, sampai bila-bila pun kita tak akan menang. Setuju? Kita tak akan menang. Ya. Jadi kita fokus apa yang kita nak sebenarnya. Kalau kita nak meneruskan perhubungan, kita fikir perkara-perkara yang boleh menyumbang kepada kelangsungan hubungan tadi. Terima buruk dan sebagainya. Ya. Tapi saya tidaklah menidakkan persoalan takdir ya. Ada pasangan yang memang mungkin jodohnya sampai di situ sahaja. Ya. Walau bagaimanapun kan saya rasa nak ambil kesempatan ni lah ya, nak ucapkan tahniah kepada Puan Sabariah dan juga Puan Rahayu ni kerana memberi inspirasi kepada orang lain. Ya, memberi inspirasi kepada orang lain dan saya rasa Puan Sabariah dan Puan Rahayu telah berjaya lalui ujian ini dengan baik ya. Kerajaan puan berdua ni mengangkat martabat diri. Anak-anak akan mencontohi, masyarakat pun terinspirasi dan memandang tinggi. Saya rasa ini satu kebaikan yang tak semua orang dapat. Ya, kita pun tidak berharap kita dapat, tetapi kita terinspirasi dengan kekuatan yang puan berdua lalui. Ya, betul. Memang hebat betul Puan Sabariah dan juga Puan Siti Rahayu ini. Puan Siti Rahayu, bukan mudah untuk menjaga pasangan yang sakit. Sebab pasangan ataupun suami inilah yang kita nakkan perhatian, nak belaikan kita kan. Jadi pernah tak ada rasa putus asa atau penat sangat, tetapi apa yang membuatkan Puan Siti Rahayu kekal positif? Tak nak putus asa langsung, Puan Siti Rahayu? Okey. Dari hari pertama kemalangan sampailah sekarang memang saya yang menjaganya. Dalam tempoh tu lah ada rasa putus asa. Tetapi saya ingat baikkan dia sihat. Terus saya bersemangat. Saya yakin yang dia akan keyakinan dan doa Puan Rahayu telah juga membantu dalam memulihkan suaminya. Dan mungkin kita boleh tanya Puan Sabariah dan juga Aming. Puan Sabariah, tadi saya sudah bertanya kepada Aming, sejujurnya adakah dia bersangka buruk yang Puan akan tinggalkan dia? Tapi Puan sendiri, saya pasti di sekeliling ada orang yang meracuni minda Puan, berkata pelbagai perkara yang negatif. Bagaimana Puan mengatasi segalanya dan adakah Puan sendiri pernah merasa rasa berputus asa dengan situasi itu? Okey, tidak mengapa. Kita bersama dengan doktor dulu. Okey, Puan Sabariah ada di dalam talian? Puan Sabariah? Okey, ya, silakan. Hello. Dia sebenarnya orang racun kita tu cakap macam-macam tu sebenarnya ramai. Bukan saya je yang kasih, arwah mak pun pernah orang cakap macam-macam lah, kenapa menantu macam ni ke apa kan. Pernah, tapi benda tu dia berbalik pada kita sendirilah. Berbalik pada kita sendiri. Biarlah apa orang cakap, yang kita yang lalui kita. Yang akan hidup adalah kita. So saya ikut, macam saya cakap lah, saya ikut kata hati saya. Saya akan teruskan je. Waktu kerja pun orang ada cakap, orang keliling cakap. Tapi tak apalah, biarlah. Saya dengan anak lah, saya rasa benda ni saya tahu. Anak kecil dia tak tahulah saya. Tak apa. Saya sanggup. Puan Siti Rahayu pula, adakah mempunyai cabaran yang sama diganggu ataupun
diberi kata-kata yang kurang baik daripada orang sekeliling kepada Puan Siti Rahayu? Terlalu banyaklah benda-benda, tapi saya cuba menjauhkan dari benda-benda yang negatif. Saya ambil pendekatan untuk bersama keluarga. Memang benda yang positif saya fikir. Okey, baik. Dan doktor, kalau kita dengarkan pengalaman kedua-dua wanita hebat ini, kedua-duanya diracuni minda mereka, dan untuk kekal positif itu doktor tidak selalunya begitu senang, tidak mudah. Tapi bagaimana boleh kita cari kekuatan untuk kekal positif dalam situasi begini dikelilingi oleh orang-orang yang berpendapat negatif, doktor? Okey, boleh saya simpulkanlah ya bahawa bila mana berhadapan dengan ujian hidup yang sebegini, ia bukan soal mengukur kesetiaan lagi ya, tapi ia soal menterjemahkan kesetiaan tu kepada perbuatan. Ya, kita tahu apa yang kita nak dan kita buat apa yang kita rasa. Ya, kita bertindak melakukan apa saja untuk mengekalkan hubungan. Dan saya rasa itulah satu kesetiaan yang luar biasa. Yang manisnya cuma kita saja yang rasa. Mungkin orang lain tak nampak, tapi kita saja yang rasa. Sebab kita kena tahu ya, apa saja kebaikan yang kita lakukan, terutama kebaikan kepada pasangan, walaupun satu zarah, dia akan kembali kepada diri kita balik. Itu satu ingatan yang saya rasa berupa satu azimat ya, untuk tenang, untuk terus lakukan yang terbaik, tak payah fikir tentang ganjaran. Ya, walaupun secara naturalnya dia akan kembali kepada kita. Okey. Baik. Kita ada respon daripada penonton-penonton kita di Facebook WHI, antaranya daripada Boy Syam Roslan yang menyatakan bahawa setia bukan hanya dalam perhubungan tetapi dalam setiap tingkah laku, jujur pertuturan bersama menghadapi dunia hakiki dan yang paling penting ikhlas. Doktor, sebenarnya bila setia ni ikhlas kan? Bila kita ikhlas je, kita takkan buruk sangka, kita takkan mudah putus asa. Betul tak doktor? Ya, sangat betul. Dia bukan soal tidak curang saja ya. Dia percaya, ada kejujuran, ya, berkeyakinan bahawa apa yang kita lakukan itu adalah yang terbaik untuk kepuasan diri dan juga pasangan. Bukan kita buat tu semata-mata untuk pasangan ya. Kita buat tu juga untuk diri kita. Dan sebab itu yang kita nak. Itu yang kita nak kan? Jadi definisi kesetiaan sebenarnya besar. Perlu dikupas dengan lebih mendalam. Dia kena buat satu slot khusus untuk ni. Sebab dia melibatkan komitmen, tanggungjawab dan sebagainya. Dan dugaan kesetiaan juga berbagai-bagai. Ya. Okey, baik. Dan ini satu lagi perkongsian daripada penonton WHI. Linda Taylor berkata yang sudah 3 bulan menjaga suaminya selepas aksiden patah kaki kanan dan pada awalnya telah mengalami kecederaan yang teruk. Dan kini mereka menjalani kehidupan bersama walaupun masih ada dugaan dari manusia-manusia yang tak boleh menerima mereka dan kesusahan mereka, tetapi Tuhan di samping mereka. Dan mungkin di penghujung ini, kalau tidak keterlaluan, boleh saya tanya kepada Puan Sabariah dan juga Aming, setelah segalanya surut, bagaimana anda berdua berkomunikasi untuk menjalani kehidupan yang baru? Dia sebenarnya bila dia terlampau setia, kita pun susah juga sebenarnya. Kenapa tu Aming? Apa yang sebab kita percaya? bagi yang terbaik lah. Jadi kita pun kena setia juga. Bila kita kena setia juga, kena bagi lebih pada dia lah. Jadi kita kena jaga tutur kata kita kena ubah diri kita yang tak baik tu pada yang lebih baik lah. Kena jaga hati dia. Apa yang dia minta kena bagi, kena kuruskan badan. Dia tak suka gemuk, kena kurus. Jadi agak mencabar juga lah bila kita bertemu dengan orang-orang yang luar biasa ni kan. Jadi kita terpaksa membetulkan diri dan secara tak langsung baik untuk kita sendiri. Dan alhamdulillah sekarang ni kalau kesimpulan keseluruhannya kehidupan kami keluarga sangat tenang. Alhamdulillah. Itu dia sinar di sebalik dugaan Aming dan juga Puan Sabariah. Puan Rahayu pula, apa antara hikmah yang dapat Puan lihat setelah melalui 5 tahun dalam keadaan yang bukan mudah ini? Apa hikmah yang dapat Puan kongsikan kepada kami? Hikmahnya ni lah. Dia lebih baik, hidup suami pun baik, anak yang baik. Alhamdulillah. Rezeki mencurah-curah.
Kita lihat kebaikan di sebalik setiap dugaannya dan mungkin secara ringkas daripada doktor sendiri, bagi mereka yang menghadapi pelbagai dugaan, bagaimana boleh mereka terus kekal setia bersama dengan pasangan, doktor? Silakan. Okey, bila mana diuji, benda pertama sekali yang perlu dilakukan adalah jangan cepat buat keputusan. Jangan cepat membuat keputusan yang berkaitan dengan pihak lain. Kerana yang berlaku itu adalah pasangan kita. Dugaan yang dilalui itu adalah pasangan kita dan kita adalah individu yang terdekat dengan dia. Jadi cari solusi dalam konteks kita dengan pasangan. Jadi itu yang pertama kena lakukan. Jadi filter segala maklumat yang masuk, segala bisikan yang masuk, you kena filter. Kena tengok balik yang ni perlu diambil ataupun tak. Kalau tak perlu diambil, letak dekat dalam archive folder. Tak perlu diproses panjang-panjang. Sebab kalau kita proses dalam diri kita ni pun ada bisikan-bisikan baik dan jahat Kita risau sebab bila kita melayan, memproses dan sebagainya tu, yang jahat tu dia cepat melekat sebab kita sekarang ni pun susah. Saya percaya Puan Rohayu dan Puan Sabaria bukan sekadar ujian kesetiaan. Bila suami sakit, bila suami tak ada di sisi kita kan, ujian keuangan, ujian emosi dan sebagainya. Ujian kesetiaan ni sebahagian saja di dalam tu. Terima kasih Dr. Fatahiyah atas perkongsian dan sedikit sebanyak merumuskan perbincangan kita pada hari ini. Ada kalanya kan kita kena jadi seperti komputer juga. Kena delete apa yang tak patut. Okey, baik, dan terima kasih juga kepada Puan Siti Rohayu dan juga suami dan juga Puan Sabaria bersama dengan Aming. Kami doakan yang terbaik bagi anda berdua pasangan dan juga terima kasih sekali lagi, doktor. Okey, baiklah. Nampaknya apa yang dibincangkan pada hari ini bukan saja memberi manfaat kepada mereka yang sudah berkahwin berpuluh-puluh tahun, tetapi yang baru saja mendirikan rumah tangga ataupun bakal mendirikan rumah tangga. Baik, bukan mudah sebenarnya kan? Betul, Hawa. Baik, kami berharap perkongsian hari ini memberikan anda manfaat dan juga terima kasih kepada anda yang telah berkongsi pengalaman-pengalaman anda. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Wanita hari ini.